Assalamualaikum dan hai murid-murid. Nama Cikgu Putri Nurul Atikah binti Megat Azizan. Okey, cikgu akan mengajar awak bagi subjek reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, untuk pengetahuan awak semua, ini merupakan satu subjek baru untuk murid-murid tahun 4. Okey, so cikgu nak bagi sedikit pengenalan tentang reka bentuk dan teknologi ini. Okey, subjek ini memang sangat menarik dan banyak tugasan yang membabitkan kerja amali. Okey, awak boleh rujuk buku teks RBT. Tengok kat dalam slide cikgu tunjuk ni, ada gambar kapal terbang. Okey, awak lihat pada muka surat 1, kat sini ada 6 subtopik yang awak akan belajar pada tahun ini, iaitu topik pertama ialah berkaitan dengan keselamatan bengkel. Topik kedua ialah pengenalan kepada reka bentuk. Topik ketiga, pengenalan kepada teknologi. Topik keempat, reka bentuk pembungkusan. Topik yang kelima, reka bentuk makanan, dan yang terakhir ialah reka bentuk pengaturcaraan. Okey, awak boleh lihat dulu belik-belik buku teks ni memang sangat menarik bagi subjek ini. Okey murid-murid, sebelum cikgu pergi kepada topik keselamatan bengkel, cikgu nak perkenalkan dulu kepada awak apa dia reka bentuk dan teknologi. Okey, awak perlu tahu apa dia. Okey, barulah awak boleh tahu apa yang awak akan belajar selepas ini. Okey, reka bentuk dan teknologi ni dia dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu reka bentuk dan juga teknologi. Okey, apa dia reka bentuk? Okey, reka bentuk ialah pengetahuan penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okey, manakala teknologi pula ialah pengaplikasian pengetahuan sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Okey, secara ringkasnya, RBT ataupun reka bentuk dan teknologi ini adalah gabungan pengetahuan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey, cikgu bagi satu contoh yang paling senang yang ada dengan awak sekarang ni ialah buku. Okey, selama ni awak belajar di dalam kelas, awak ada buku depan mata awak di mana buku itu awak boleh sentuh, awak boleh buka belik-belik dan juga lihat satu persatu selak setiap muka surat. Betul? Okey, dengan kecanggihan teknologi yang ada pada hari ini, okey, buku yang awak lihat itu telah dinaik taraf ataupun telah dicipta sebagai buku digital. Okey, di mana bila adanya buku digital ni, awak tak perlu bawa buku ke mana-mana sahaja dalam beg. Okey, awak hanya perlu Google di internet, cari sahaja buku teks digital RBT tahun 4. Automatik awak akan jumpa. Okey, faham ya? Itu perbezaan antara reka bentuk. Itu salah satu contoh bagi reka bentuk dan teknologi. Unit 1, keselamatan bengkel. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Okey murid-murid, sebelum kita pergi kepada amalan keselamatan, awak boleh rujuk buku teks, muka surat 2 dan juga 3. Ada sedikit komik, cerita di dalam buku teks. Awak boleh baca dulu, fahamkan cerita yang dipaparkan. Okey.
Selepas itu, awak boleh buka muka surat 4, iaitu peraturan keselamatan. Okey, kat sini pecahan dia kepada 4, iaitu yang pertama ialah peraturan keselamatan bengkel, iaitu berkaitan apa yang awak boleh buat di dalam bengkel dan apa yang awak tidak boleh buat di dalam bengkel. Okey, dia berkait rapat dengan persekitaran ruang kerja semasa kita berada di dalam bengkel. Okey, yang kedua pula ialah berkaitan dengan peraturan keselamatan diri. Okey, ini ialah langkah-langkah berjaga-jaga ataupun langkah-langkah keselamatan yang awak perlu buat semasa di dalam bengkel berkaitan dengan diri awak. Okey, yang ketiga ialah peraturan peralatan dan bahan. Okey, dan yang terakhir sekali ialah keselamatan peralatan dan bahan. Okey, awak boleh rujuk buku teks iaitu daripada muka surat 4 hingga muka surat 7. Okey, awak boleh bacakan perlahan. Okey, fahamkan. Peraturan keselamatan bengkel. Okey, pada cikgu terdapat 9 peraturan keselamatan bengkel. Okey, tapi dalam buku teks terdapat 6 peraturan keselamatan bengkel. Okey, tak apa. Mana-mana pun sama. Okey. Yang pertama ialah dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Okey, ini ialah perkara yang paling utama. Awak tak boleh buat. Sekiranya cikgu belum sampai lagi di bengkel, awak tak boleh masuk walaupun bengkel tersebut tidak berkunci. Okey, ini kerana dalam bengkel terdapat banyak peralatan yang berbahaya. Okey, risau sekiranya berlaku apa-apa yang di luar jangkaan. Okey, apa yang perlu buat ialah waktu dah sampai bengkel, tolong beratur elok-elok di luar bengkel sehingga cikgu ada. Okey, yang kedua ialah dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Okey, untuk pengetahuan awak, bengkel ialah ruang kerja. Okey, meja di dalam bengkel, susun atau meja di dalam bengkel tidak sama seperti dalam kelas awak. Okey, sebab itulah beg tak boleh bawa masuk ke dalam bengkel kerana bila awak bawa beg ke dalam bengkel, dia akan memakan ruang untuk ruang kerja awak. Yang ketiga, pastikan semua pintu dan tingkap terbuka supaya bengkel mempunyai cahaya yang cukup dan pengudaraan yang baik. Okey, mana-mana kelas pun kita perlu buka pintu dan tingkap bagi pengudaraan yang baik dan juga selesa. Okey. Poin yang keempat, minta kebenaran guru sebelum menggunakan peralatan dan bahan. Okey, kenapa kena minta kebenaran guru? Okey, kerana tak semua peralatan dan bahan awak tahu guna. Okey, awak tak boleh memandai-mandai, ambil dan terus guna, tak. Okey, sebab sebelum menggunakan peralatan dan juga bahan, cikgu akan tunjuk dahulu tata cara menggunakan alatan tersebut dengan betul. Okey, supaya tak nak berlaku apa-apa kemalangan di dalam bengkel sepanjang sesi pembelajaran berlaku. Okey. Okey, kalau cikgu cakap jangan pakai, tolong jangan pakai. Okey. Okey, poin yang kelima ialah gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Okey, contoh awak nak potong kertas atau nak potong cardboard. Okey, menggunakan pisau lah. Okey. So, tolong fokus betul-betul sewaktu sesi pemotongan, sebab kalau awak tersilap sikit, kemungkinan besar awak akan potong sedikit jari awak. Okey. Okey, poin yang keenam ialah beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Okey, ini sangat penting ya, jika berlaku kemalangan atau kecederaan, kerana cikgu orang pertama yang perlu tahu supaya cikgu boleh buat rawatan yang sesuai pada kecederaan yang awak alami. Okey, jangan diam dan jangan simpan. Okey, tolong maklum kepada cikgu dengan
kadar segera. Okey, poin yang ketujuh ialah bersihkan tempat kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Okey, perkara ini di mana-mana awak berada pun awak kena buat perkara yang sama. Okey, awak masuk dalam bengkel, keadaan bengkel sangat bersih, okey, dan juga kemas. Okey, selepas awak dah selesai buat kerja, contoh sampah yang awak dah buat tu, tolong kutip balik, buang dalam tong sampah. Okey, kita perlu jaga kebersihan bengkel bersama-sama kerana bengkel tu bukan kita guna seorang, ada banyak lagi kelas yang akan kongsi menggunakan bengkel tersebut. Okey. Seterusnya ialah bersihkan dengan segera jika terdapat sebarang tumpahan di lantai. Okey. Contoh, kalau ada tumpah air atau tumpah minyak, tolong bersihkan dengan segera. Kerana bila ada sedikit tumpukan ataupun tumpahan air, cecair di lantai, ianya boleh mendatangkan kemalangan tanpa sengaja kerana lantai tersebut daripada keadaan tekstur biasa dah bertukar kepada tekstur yang licin. Okey, risau rakan anda tak perasan ada tumpahan tersebut. Kalau dia lalu kat situ, dia boleh terjatuh ataupun tergelincir. Okey, akhir sekali ialah matikan semua suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Okey, langkah ini ialah bagi menjimatkan penggunaan elektrik. Faham ya? Okey, seterusnya ialah peraturan keselamatan diri. Okey, awak boleh rujuk muka surat 6. Okey, pada gambar tersebut ada 3 orang murid menunjukkan contoh gaya pemakaian sewaktu di dalam bengkel ketika melakukan amali, okay, ataupun projek. Okey, kat sini dia tunjuk 3 sahaja peraturan dia. Okey, pada cikgu pula ada 7. Okey, tak kisah apa mana sebab dua-duanya penting untuk keselamatan diri awak. Okey, yang pertama ialah pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Okey, kenapa kena pakai kasut? Bukan slipper. Okey, bila pakai slipper, ia merupakan satu tindakan yang bahaya sekiranya berlaku apa-apa barang ataupun alatan tangan jatuh pada kaki awak. Ataupun awak terpijak paku. Okey, contoh. Okey, kalau boleh minta jauh lah. Okey, kalau awak pakai kasut, selamat. Pakai slipper, awak pun tahu kan, mesti sakit kaki awak. Okey, yang kedua ialah pastikan rambut diikat dengan kemas. Okey, ini bagi murid yang tidak memakai tudung. Okey, bagi yang rambut panjang, tolong ikatkan kemas kerana kalau awak biarkan dia lepas, okey, ianya akan mengganggu konsentrasi awak ketika melakukan tugas. Okey, manakala yang bagi murid perempuan yang pakai tudung, okey, sila masukkan tudung ke dalam apron. Okey, sama juga dengan murid lelaki yang memakai tali leher. Okey, masukkan juga ke dalam apron. Okey, kenapa? Okey, tudung dan juga tali leher ini, okey, dia dalam keadaan yang labuh. Okey, kalau awak biarkan lepas di luar apron, okey, satu, tudung ataupun tali leher awak akan kotor. Yang kedua, okey, bila awak buat kerja, tudung ataupun tali leher akan bergerak. Okey, dia akan mengganggu fokus awak ketika awak buat kerja. Okey, yang seterusnya ialah cuci tangan dengan menggunakan air dan juga sabun. Okey, cuci tangan bersih-bersih. Okey, supaya tangan awak tak melekat kotoran yang ada pada tangan awak. Okey, seterusnya ialah gunakan alat pelindung diri. Okey, contoh face mask. Okey, kalau awak tak tahan habuk, okey, tolong pakai face mask. Okey, seterusnya dan akhir sekali, patuhi semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Okey, ni contoh yang gambar yang awak boleh rujuk. Okey, tudung masukkan ke dalam apron dan rambut hendaklah diikat dengan kemas. Tali leher ditanggalkan atau dimasukkan ke dalam apron. Lengan baju panjang hendaklah dilipat sebab tak nak bagi kotor. Kemudian memakai apron dan juga memakai kasut. Okey, seterusnya ialah peraturan peralatan dan bahan. Okey, yang pertama ialah gunakan alatan dan bahan mengikut prosedur.
Okey, yang kedua, gunakan bahan dengan berhemah dan juga cermat. Okey, guna berhati-hati, jangan membazir. Yang ketiga, bersihkan alatan yang telah digunakan dan simpan di tempat yang betul. Okey, tolong bersihkan balik. Okey, awak ambil alatan tu dalam keadaan yang elok, tolong letak balik dalam keadaan yang elok. Okey, contoh awak ambil dalam rak, tolong simpan semula di dalam rak. Okey, kerana ianya akan memudahkan orang lain nak guna dan juga cari balik kat mana awak simpan. Okey, seterusnya beritahu guru jika berlaku kerosakan atau kehilangan alatan. Okey, cikgu kena tahu. Okey, kalau alat tu rosak. Okey, supaya cikgu boleh elakkan awak daripada menggunakan peralatan yang rosak. Bahaya kalau pakai alat yang rosak ni. Okey, yang kelima, dilarang menggunakan bekas bahan beracun, bahan kimia dan bahan mudah terbakar untuk dijadikan bahan projek. Okey, contoh botol Shiltox. Okey, untuk pengetahuan awak, kita tak boleh recycle semula botol Shiltox tu ataupun botol Ritsec untuk kita buat satu projek inovasi, kerana dalam kandungan botol tersebut sudah mengandungi kandungan yang berbahaya. Dia mudah terbakar. So tolong elakkan sekiranya ada projek berkaitan dengan recycle, bahan terbuang, tolong elakkan dari menggunakan bahan-bahan tersebut. Akhir sekali, minta bantuan guru jika terdapat sebarang keraguan ketika menggunakan alatan dan bahan semasa buat aktiviti. Kalau awak tak faham, awak tak tahu, tolong rujuk pada cikgu semula. Tajuk yang terakhir kita pada hari ini ialah keselamatan peralatan dan bahan. Ini ialah langkah berjaga sewaktu kita menggunakan peralatan dan juga bahan. Yang pertama, simpan alatan dan bahan di tempat yang betul. Macam cikgu cakap tadi, kat mana awak ambil, kat situ awak simpan. Contoh, alatan tajam, tolong simpan di tempat yang dalam laci lah. Tempat yang tersorok. Contoh macam alatan yang awak ambil, alatan pertanian, ambil kat kawasan sudut pertanian. Kalau alatan pertukangan, ambil di bahagian pertukangan. Alatan jahitan, ambil di bahagian jahitan. Yang kedua, simpan bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang sesuai dan selamat seperti di dalam almari. Bahan ni tak boleh terdedah sebab risau akan berlakunya kemalangan. Yang ketiga, pastikan alat pemadam api dan peti pertolongan cemas sentiasa dalam keadaan baik. Ini sangat penting kerana apa? Kemalangan berlaku secara tiba-tiba. Kita tak tahu bila dan juga di mana. Benda-benda alatan ni mesti kita pastikan dalam keadaan yang baik. Supaya bila kita nak guna, benda tu elok. Kita telah pun sampai di penghujung. Tugasan RBT pada 21 Januari 2020. Bersamaan pada hari Khamis. Awak ada satu tugasan. Cikgu rasa senang lah kot. Semua ada ke buku tulis? Buku tulis kecil, buku nota garis 1. Buku nota biasa tu lah. Yang pertama sekali, sila salin nota berikut di dalam buku tulis. Awak boleh rujuk buku teks. Buku teks boleh ataupun slide cikgu ni pun boleh. Tak kisah mana-mana. Yang pertama ialah tolong salin tentang pengenalan reka bentuk dan teknologi. Pengertian dia. Yang kedua, peraturan keselamatan diri. Kalau awak dapat kalau awak pandai lukis gambar, awak lukislah. Kalau tak pandai, awak nak photo step pun boleh. Ketiga, peraturan keselamatan bengkel. Seterusnya, peraturan peralatan dan bahan dan juga keselamatan peralatan dan bahan. Awak boleh rujuk daripada muka surat 4 hingga 7. Awak nak buat short form ataupun awak nak buat point-point pun boleh. Awak nak rujuk dalam buku teks pun boleh. Mana-mana ikut kesesuaian ataupun
yang mana awak rasa senanglah, yang lebih mudah untuk awak. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Semoga awak faham tentang topik yang diajarkan pada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan bye.